ayam. Mereka akan meletakkan khemah pada 6 ke 7 Zulhijjah. Maksudnya 2-3 hari sebelum haji, dia akan letakkan khemah. Dan khemah-khemah ni mengikut negara masing-masing. Maksudnya kalau Asia ada tempat dia, Europe ada tempat dia, orang Arab ada tempat dia. Okey. Dan tambah haji mereka meletakkan di maktab-maktab tertentu. Maksudnya maktab tu dia akan letakkan situ khemah nombor 80, 70, nombor ni. Okey, dia akan ikut pada maktab. Dan kita sekarang ni kita ni ada tak nampak warna kuning tu? Okey, warna kuning tu tempoh Bidayahat Arafah. Apa maksudnya? Bidayahat Arafah ini ialah hendaklah berada di kawasan itu setara atau berada permulaan di pada Arafah. Maka dia kena berada di dalamnya. Dia letakkan tempoh warna kuning tu semua kena berada di dalamnya. Kalau dia berada di dalam kawasan bas ni, boleh tak? Maksudnya dia dekat jalan tak boleh. Sebab dia terkeluar daripada landasan ataupun tempat Arafah tersebut. Kita faham tu? Maksudnya, kita tahulah Arafah ni tarikh bila? Berapa? 9 jam. Masa Zuhur hingga Maghrib. Tempat dia mana berada di Arafah, iaitu betul-betul di dalam kawasan Arafah yang ada tembok warna kuning. Jadi ingat 3 tu. Okey? Bila kita dah berada di tempat Arafah pada 9 Zulhijjah, maka masa itulah Allah SWT akan turun daripada Subhastawa al-Arsh. Apa maksudnya? Allah akan turun daripada Arsh. Okey? Daripada Arsh, dan Allah akan mendengar doa-doa yang mereka doakan pada Arafah ini. Sekarang special ni orang pergi haji. Sebab Allah sendiri turun dengar. Dan sehingga kan Allah SWT memanggil semua para malaikat berkumpul mendengar doa-doa hamba-hamba ini, yang mana aku akan memperkenalkan dan semua malaikat akan mengampuni doa yang mereka yang berada di pada Arafah ini. Jadi sangat-sangat special lah orang yang pergi haji ni. Dari rahmat tetamu Allah Ta'ala, orang yang pergi haji didengari doa-doanya oleh para malaikat, dan Allah sendiri akan mengaminkan doa-doa mereka. Itu kelebihan yang sangat besar bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Mereka berada di atas bumi Arafah ini mengharapkan maghfirah, keampunan kepada Allah SWT. Okey? Keampunan kepada Allah Ta'ala, kerana mereka datang dalam keadaan pergi dalam keadaan bersih. Maksudnya apa? Dalam keadaan yang berpakaian berwarna putih dan keluar dan balik dalam keadaan yang kusut masai, dan menunjukkan mereka keluar dalam keadaan itu berdebu. Mereka keluar kerana Allah SWT tidak mengharapkan apa-apa. Pangkat dan derajat harta mereka tinggalkan, anak-anak mereka, segala apa pangkat yang mereka ada semua tinggalkan, dan Allah SWT tidak mengenal kulit antara kulit putih dan kulit hitam. Semuanya sama di sisi Allah SWT untuk mendapatkan ketapaan kepada Allah SWT. Jadi di pada Arafah ini mereka mengharapkan keampunan. Mereka mengharapkan doa-doa mereka akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dan tempat inilah Allah akan menguji mereka kesabaran. Kerana tempat-tempat ini mereka akan melihat. Cuba tengok sedangkan negeri kita, tandas-tandas yang tidak mencukupi kelengkapannya. Mereka akan merasakan susah. Mereka akan merasakan tidak selesa. Itulah haji. Haji bukan tempat selesa. Kita beritahu awal. Kalau siapa rasa haji selesa, tak boleh haji. Haji ni kita tanam bukan tempat yang selesa, bukan tempat yang rasa memang selesa untuk kita belajar. Kenapa haji ni tempat yang mereka akan diuji oleh Allah Ta'ala, dan situ Allah akan menguji mereka untuk mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Kenapa awak pergi haji susah? Sebab dalam syurga susah. Bukan senang dalam syurga. Jadi dengan syurga itu Allah Ta'ala memberikan kesusahan mereka, dan suatu itulah mereka mengharapkan keampunan berada di atas bumi Arafah ini, maghfirah di sisi Allah SWT. Walaupun kerajaan Saudi mereka telah membuat satu kawasan yang lapang ini dengan adanya pokok, dengan adanya bunga panir yang ada di atasnya ialah air-air yang pancar sewaktu musim haji. Tetapi haji itu tempat yang sangat panas. Pada musim haji pada 9 Zulhijjah, bumi maghfirah, bumi keampunan ini, Allah menguji mereka dengan kepanasan, dengan kepayahan. Dalam keadaan itu, setelah meletakkan berbagai kemudahan seperti air, pacut dan juga sebagainya, akan menyebabkan bumi ini sangat panas. Dan menunjukkan apa ialah mereka datang ke sini mengharapkan keampunan kepada Allah SWT, walaupun dengan apa yang mereka telah letakkan kemudahan yang ada di sini. Jadi itulah tempat haji ini di pada Arafah. Dan tempat haji ini jugalah tempat mereka yang bertujuan untuk mengharapkan keampunan kepada Allah SWT, agar Allah Ta'ala akan mengaminkan doanya pada 9 Zulhijjah. Jadi kalau kita tengok di TV kan,
Kalau pada 9 Zulhijjah tengok orang semua meminta keampunan. Betul, berdoa semua. Mengharapkan keampunan. Sehingga kan Nabi SAW mengangkat tangannya setinggi-tinggi langit dan menunjukkan Allah Ta'ala supaya mengaminkan doa-doa yang telah didoakan oleh Nabi SAW. Dan di pada Arafah ini juga ada satu lokasi yang kita akan lihat, ialah lokasi di mana tempat di pada Arafah itu ada tempat Jabal, dinamakan sebagai Jabal Rahmah. Jabal Rahmah, apa dia dengar Jabal Rahmah? Bukit Rahmah. Jabal Rahmah itu Bukit Rahmah, di mana tempat itu dikatakan wallahu alam sama ada sahih atau tidak, tempat dikatakan pertemuan Nabi Adam AS dengan siapa? Dengan isterinya, iaitu Siti Hawa. Setelah mereka dikeluarkan dari syurga, mereka tidak mendengar ataupun tidak mentaati perintah Allah, dikeluarkan dan dikatakan ini yang tempat mereka bertemu setelah mereka keluar dari syurga. Dan ini yang tempat tapaknya, dikatakan tempat Jabal Rahmah ni tempat tapaknya yang ditemukan semula setelah mereka ditemukan dari syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini tidak ada apa-apa fadilat. Maksudnya mereka tidak menunaikan haji di pada Arafah ini, mereka tidak ada apa fadilat doa di sini. Maksudnya apa? Doa tu khusus bagi mereka yang datang pada musim haji saja. Jadi kalau kita lihat nanti, kita kemungkinan nak pergi naik ke bukit itu tersebut ataupun tak balik itu, hanya sekadar kita ziarah saja. Tak perlu kita mengambil keberkatan, tak perlu kita ambil ikut mengambil sesuatu yang ada pada bukit tersebut. Okay, sekarang kita pergi ke Padang Arafah. Oh, panas.